اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, hilangkanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman kitab suci Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kepadamu kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas lagi suci dan elok. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, kita bertemu pada petang 3 Ramadan. Alhamdulillah. Lu apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya nampak ramai yang bersama ahlan-ahlan Muhammad Zairi, kemudian ahlan-ahlan hamba Allah Amin, Rokiyah, Hamidah, ahlan-ahlan Syidah, Nurlia, dan juga Saadiyah Muhammad Arifin. Ahlan-ahlan kepada semua. Lalu petang ini Alhamdulillah saya ada sedikit masa. Alhamdulillah. Kita sebenarnya nak baca satu buku yang kita dah mulakan pada tahun 2023. Tahun 2023, tahun lepas. Inilah buku berkenaan tentang kembara mahsyar. Lalu bila saya cek-cek tengah hari tadi ada program dekat Putrajaya, dan petang ni tak ada apa-apa program sangat, tak ada kuliah berbuka dan lain-lain. Maka bila tengok balik buku Kembara Mahsyar ni, dan kita dah pernah baca lebih kurang 68 siri. 68 siri. Kalaulah ada yang nak tengok, maka nanti boleh sahaja search di Facebook dan juga di YouTube Mahsyar siri yang keberapa. Lalu kita dah baca banyak. Lalu buku Mahsyar ni ada 2 jilid. Kita dah baca kebanyakan jilid yang pertama, kecuali beberapa muka surat yang terakhir, di mana buku ini menceritakan daripada awal kelahiran secara ringkas, bahkan daripada alam roh sehinggalah kepada hari kebangkitan. Dan ianya ditulis oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Faris Zulkarnaini. Beliau memenangi pemenang anugerah buku negara dengan penulisan beliau ini. Lalu ahlan-ahlan kepada semua yang dah biasa join daripada tahun lepas, mungkin sempat join, maka saya ingat pada petang ini saya nak sambung balik. Setelah hampir setahun tak dapat nak teruskan, lagi-lagi disebabkan madrasah pada tahun lepas dan jadual yang tidak disusun dengan rapi pada tahun ini. Namun mudah-mudahan kita dapat khatamkan buku yang kita dah mulakan. Maka buku ini adalah Kembara Mahsyar, dan kali ini adalah siri yang ke-69. Terima kasih kepada semua yang bersama, ahlan-ahlan kepada semua. Tajuk yang kita nak baca, yang kita dah tiba pada kali ini adalah, tajuk ni adalah siapakah makhluk yang paling akhir akan mati? InsyaAllah. Semua manusia akan mati. Jangan risau. Walaupun ada yang tak nak mati, tak bersedia untuk mati, namun hakikatnya semua yang bernyawa akan merasai mati. Bukan sekadar manusia, bahkan jin, bahkan syaitan, bahkan binatang, bahkan segala-galanya, semua yang bernyawa akan merasai mati.
Firman Allah di dalam Al-Quran pada dua tempat yang berbeza. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Setiap yang bernyawa. Bahkan kita hidup di dunia ini untuk mati. Kita lahir di dunia ini untuk merasai kematian. Tapi yang matinya bukanlah roh kita. Yang matinya adalah tubuh badan kita. Roh akan dipisahkan daripada tubuh badan sementara yang Allah ciptakan untuk menguji kita di dunia yang sementara ini. Lalu kita doa, mudah-mudahan bila tibanya waktu kematian, kita mati meninggalkan dunia dalam keadaan Allah redha dengan kita. Allah redha dengan kita. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan Tumira, Sharifah, kemudian Nuraini Abdul Manaf, Romsa dan juga Ana Harun daripada Singapura, Saadiyah. Ahlan-ahlan kepada semua. Begitu juga Nur Mastura, ahlan-ahlan Mi dan juga yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Maka tajuk yang kita nak baca pada petang ni, pada buku Kembar Masya, dah dekat setahun tak baca, insya-Allah. Tapi saya tak pernah lupa. Saya sentiasa berazam nak mulakan balik. Cuma dalam kesibukan program luar, kadang-kadang tak sempat nak buat live. Maka tajuknya adalah makhluk yang terakhir mati. Siapakah makhluk yang terakhir mati? Maka penulis buku mulakan, kalaulah yang dulu-dulu yang pernah join, yang masih ada buku ni, maka boleh keluarkan balik. Mungkin dah berhabuk. Sebab last kali kita buat live tentang buku ni adalah tak silap saya 4 April 2023. 4 April. Hampir setahun, hampir 11 bulan lebih yang mana kita tak baca buku ni. Dan kita mulakan semula, insya-Allah. Mudah-mudahan harapnya kita dapat khatamkan. Maka kata penulis buku pada muka surat 208. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkannya di TikTok, telah di-sharekan link ataupun beg kuning. Yang di Facebook kebanyakannya dah ada. Tapi kalaulah yang ingin untuk jadikan sebagai rujukan, saya juga ada sertakan link di ruangan komen. Maka kata penulis buku, Allah telah menetapkan bahawa kematian itu pasti akan berlaku kepada semua makhluknya. Ini benda yang tak ada siapa engkar. Yang Islam ataupun tidak, semua mengakui bahawa akan adanya kematian. Semua pasti. Semua tahu akan adanya kematian. Tak ada siapa yang mengingkari kematian. Cuma tidak ada siapa yang tahu bilakah saat kematian dia. Lalu sebab itu, kita lihat yang tua, yang muda, yang dewasa, yang remaja, sebenarnya Allah bagi peluang yang sama. Peluang yang sama bukanlah daripada sudut usia tu, tapi peluang yang sama kerana tak ada manusia tahu bila dia mati. Lalu setiap orang, dia sepatutnya menjalani kehidupannya seolah-olah dia boleh mati bila-bila. Mungkin saya mati dulu. Mungkin ada di antara kita. Saya pun sebenarnya dapat banyak makluman apabila isteri saya baca mesej-mesej di Facebook terutamanya bahawa orang ni dia pernah join kitab Al-Azkar, dah meninggal dunia. Ada orang ni pernah join live sekian lama, maka waris dia maklumkan dah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di syurga kelak. Lalu kematian itu pasti. Mungkin saya mati dulu, mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang meninggal dunia dulu. Namun kita doa agar bila kita mati dalam keadaan Allah redha dengan kita. Sebab itu kata penulis buku, semua akan mati. Semua. Bahkan kata penulis buku, termasuklah malaikat. Malaikat pun akan mati. Maka tajuk yang kita nak baca petang ini, penulis buku ambil daripada penulisan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Tajuknya panjang, cuma kita ringkaskan. Kata penulis buku, Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Bustanul Wa'izin. Bustan bermaksud taman. Taman orang-orang yang memberi nasihat. Wariyadus Sami'in. Dan taman para pendengar nasihat. Itu nama buku ni. Bustanul Wa'izin
wa riyadus sami'in. Maka kata Imam Ibn Jauzi, beliau menyebut bahawa tiupan sangkakala yang pertama akan menyebabkan semua mati, termasuklah para malaikat, kecuali empat malaikat. Empat malaikat. Bila Allah perintahkan tiupan sangkakala yang pertama, kita dah baca kisah tentang tiupan sangkakala pertama pada siri sebelum ini. Tapi siri sebelum ini lamalah, 4 April 2023. Yang mana kalaulah ada yang nak join daripada awal, maka boleh cari di YouTube ataupun boleh cari di Facebook. Hanya perlu search Masya siri 1, dia akan keluar. Masya siri 2. Sebab saya tak ada padam pun. Cuma saya tak sempat nak susun dengan rapi mengikut turutan. Tak berkesempatan masa tersebut. Maka firman Allah di dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur, apabila ditiup sangkakala yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa ma syaa Allah, maka akan mati semua kecuali orang-orang yang Allah berkehendak untuk hidup. Illa ma syaa Allah. Lalu siapakah yang tak mati selepas tiupan sangkakala yang pertama? Maka ada banyak pandangan. Ibnul Jauzi punya pandangan 4 malaikat. Yang lain semua mati. Manusia, syaitan, jin, malaikat, semuanya mati. Kecuali yang tidak mati adalah 4 malaikat. Siapakah 4 malaikat tersebut? Itulah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat Israel, malaikat maut sendiri. Maka 4 malaikat ini yang tidak mati selepas tiupan sangkakala yang pertama. Tapi yang lain semua mati. Semua meninggal dunia bila mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Semua binatang. Dan di situlah berlakunya kiamat yang kita baca dalam beberapa ayat daripada Al-Quran. Apabila hancur lebur, idza syamsu kuwirat, apabila matahari berguguran jatuh, wa idzan nujumun kadarat, begitu juga bintang, wa idzal jibalu suyirat, begitu juga berterbangan gunung ganang. Maka itu adalah sewaktu tiupan sangkakala yang pertama. Maka kata Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, 4 malaikat ini yang akan hidup, yang masih hidup. Mereka mati juga, tapi mereka masih hidup selepas tiupan sangkakala yang pertama. Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala kata dalam riwayat Imam Ibn Jauzi ni, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, wahai malaikat maut, masih adakah yang tinggal? Siapa lagi yang hidup? Maka malaikat maut akan menjawab, Tuhanku, engkau lebih tahu, yang tinggal hanyalah Israfil. Israfil adalah malaikat peniup sangkakala. Maka dia masih hidup. Mikail, Jibril dan hamba-Mu ini, iaitu malaikat maut sendiri, yang lemah, yang hina di hadapan-Mu, ya Allah. Muka surat 209. Maka Allah yang maha berkuasa akan bertanya, okey, sekarang ini tibalah masa Jibril. Maka Allah berfirman, wahai malaikat maut, pergilah kepada Jibril, ambil nyawa Jibril. Maka Imam Ibn Jauzi menyusun daripada 4 malaikat ini siapakah yang mula-mula akan diambil nyawa. Maka dalam riwayat Imam Ibn Jauzi adalah malaikat maut. Maka malaikat maut akan datang kepada Jibril yang ketika itu sedang sujud rukuk, sedang beribadah. Tapi malaikat memang sentiasa beribadah. Kita je yang banyak lalai, leka. Kadang-kala dengan ibadah tak seberapa pun kita sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang begitu banyak ibadah, bayangkan mereka punya takutnya kepada Allah bagaimana dalam keadaan banyaknya ibadah mereka. Ada yang dengar sambil masak, ahlan, terima kasih banyak-banyak Kak Irma. Ada betul tengah masak. Isteri saya pun tengah sibuk tengah masak, Masya Allah. Ini semua akak-akak yang ada yang bekerja, sibuk lagi menguruskan rumah tangga, Masya Allah. Ada yang dalam keadaan masak, masih lagi mendengar. Moga Allah sahaja yang mampu membalas pengorbanan semua. Masak hati-hati, jangan terlebih garam ataupun terlebih gula.
nanti jadi tak makan, nanti jadi membazir, nanti makan masakan yang dimasak. Lalu ahlan-ahlan kepada semua, ada yang memasak, ada yang memandu. Saya nampak. Mudah-mudahan semuanya selamat, insya-Allah. Okey. Maka Allah perintahkan kepada malaikat maut pergi jumpa Jibril dulu. Maka Jibril adalah daripada 4 ini yang akan diambil nyawa terlebih dahulu. Maka malaikat maut akan berkata kepada Jibril, apakah gerangan yang membuatmu lalai daripada apa yang datang kepadamu, wahai hamba Allah? Sungguh telah mati seluruh keturunan Adam, telah binasa penghuni dunia, penghuni bumi, burung binatang buas, serangga, bahkan semua penghuni langit, para pemikul arash bahkan, serta penghuni Sidratul Muntaha. Semua ini telah mati, wahai Jibril. Maka wahai Jibril, Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Maka sekarang ini Jibril yang merupakan ketua malaikat, Jibril yang merupakan pembawa wahyu, Jibril yang digelar sebagai Ruhul Qudus, maka Jibril pun perlu akan merasai kematian. Semua akan mati. Semua akan mati. Maka kata Imam Ibn Jauzi dalam riwayat ini, ketika disampaikan perkara tersebut, Jibril menangis tersungkur di hadapan Allah, lalu berkata, Allahumma a'inni alayya sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut. Hawwin alayya. Allahumma hawwin alayya sakratul maut. Ya Allah, ringankanlah kesakitan mati ke atasku. Jibril minta. Maka kata penulis buku, kata Al-Fadhil Ustaz Faris, bayangkanlah wahai manusia, malaikat Jibril sendiri pun memohon kepada Allah agar diringankan, dipermudahkan sakaratul maut, sakit ketika mana kematian. Ibnul Jauzi ketika mengulas tentang perkara ini, Ibnul Jauzi menulis, Ya Allah, ini kata-kata Imam Ibnul Jauzi, Ya Allah, malaikat mulia, malaikat Jibril, ketua malaikat, Ya Allah, malaikat mulia ini pun tersungkur di hadapanmu, meminta memohon keringanan sakitnya sakaratul maut, sedangkan malaikat tersebut tidak pernah terhitung satu pun perbuatan maksiat kepadamu, Ya Allah. Bayangkan pula bagaimanakah permohonan kami kepadamu, manusia yang penuh dengan dosa maksiat, manusia yang sering lupa, manusia yang tidak pernah mengingati mati kecuali sedikit. Maka sebab itu Nabi mengajar kepada kita untuk meminta keringanan saat sakaratul maut. Maut itu pasti sakit. Sebab Nabi pun merasai kesakitannya. Bila kita baca dalam hadis, malaikat pun merasai kesakitannya. Maka kita pun akan merasai kesakitan, namun Nabi SAW mengajar kepada kita untuk meminta keringanan saat sakitnya sakaratul maut tersebut. Minta keringanan. Nabi SAW bila saat sakaratul maut, Nabi minta doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, bantulah daku saat sakitnya sakaratul maut. Maka sebab itu Imam Ibn Jauzi letakkan di sini poin bahawa kita yang jauh daripada malaikat, bayangkan berapa banyak keringanan kematian yang perlu kita minta. Tapi kadang-kadang kita tak minta. Kita jarang nak minta. Bahkan kita dilupakan yang kita akan mati. Kalau kita tengok diri kita, sekeliling kita, orang bila bergaduh tentang dunia ni, orang bila bergaduh tentang harta, orang bila bergaduh tentang kuasa, orang bahkan sanggup mengambil yang haram, orang bahkan sanggup jatuh menjatuhkan, bunuh membunuh, ambil hak orang lain. Kadang-kadang mengingatkan kepada kita, manusia ni tak ingat mati ke? Kita ni tak ingat mati ke? Tak ingat mati. Semua akan merasai mati. Semua akan merasai mati. Dan kita patut minta keringanan saat sakaratul maut. Kita patut minta keringanan saat dekatnya sakit ketika mana kematian. Ianya sangat sakit. Bayangkan tubuh badan dipisah daripada roh. Roh yang dah selesa dalam tubuh badan ditarik bermula daripada kaki,
Bayangkan keadaan dia. Kesakitannya tak kita fahami, sebab yang meninggal dunia pun tak dibenarkan untuk berkata tentang kesakitan dia. Maka sebab itu pengajaran yang pertama yang kita dapat daripada catatan Imam Al-Jauzi ini adalah bahawa pentingnya untuk kita meminta keringanan saat kematian. Maka berkata Imam Al-Jauzi, lantas malaikat maut merangkul nyawa Jibril. Jibril yang dahsyat tu, Masya Allah. Yang mana mempunyai dalam hadis Nabi bersabda mempunyai situ mi'ah janah, 600 sayap. Satu sayapnya sahaja jika dibuka boleh menutup ufuk timur dan barat. Itu Jibril. Kita ni lagilah tak ada apa-apa. Maka Jibril tersungkur di hadapan Allah, terbaring tidak bernyawa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya lagi, siapa lagi yang hidup? Jibril dah tak ada, siapa lagi yang hidup? Maka malaikat maut berkata, ya Allah, yang ada adalah Israfil, malaikat sangkakala, Mikail dan aku, kami bertiga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, giliran seterusnya adalah Mikail, cabut nyawa Mikail. Semua akan mati. Malaikat-malaikat yang dahsyat, yang hebat pun akan merasai kematian. Maka kisahnya panjang, muka surat 210, 212, maka saya tak baca kesemuanya. Ringkasannya adalah, maka malaikat maut akan mencabut nyawa malaikat Mikail juga. Maka tersungkur jatuh tubuh badan malaikat Mikail. Maka dibawa roh, maka seketika setelah itu, malaikat maut, muka surat 211, mengkhabarkan perkara itu kepada Allah. Wahai Allah, telah dicabut nyawa malaikat Mikail. Jibril dah tak ada, Mikail dah tak ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian muka surat 212, Allah SWT bertanya lagi, siapakah lagi yang masih tinggal? Siapa lagi yang masih ada? Maka malaikat maut berkata, yang tinggal hanyalah Israfil, peniup sangkakala, dan hamba-Mu yang lemah ini, malaikat maut, ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sekarang ini cabut nyawa Israfil. Israfil ni adalah malaikat peniup sangkakala. Kerja dia 2 kali je. Sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua. Ada sebahagian para ulama berpandangan ada 3 tiupan sangkakala. Itu semua kita dah baca. Maka malaikat maut akan datang kepada Israfil dan disebut kata-kata yang sama. Maka malaikat Israfil juga akan meminta keringanan sakaratul maut. Dikurangkan sakit ketika mana kematian. Maka ketika dicabut nyawa, maka tersungkurlah dalam keadaan tidak bernyawa malaikat peniup sangkakala. Dah Jibril dah tak ada. Manusia lain, makhluk lain semua dah tak ada. Jin, syaitan, iblis, semua dah tak ada. Ini adalah yang paling akhir. Yang mana bermula daripada Jibril, Mikail, Israfil. Dan sekarang ini hanya tinggal malaikat pencabut nyawa. Hanya tinggal malaikat Israel pencabut nyawa. Maka muka surat 213, maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Israel, siapakah lagi yang masih tinggal? Siapa lagi yang masih ada, wahai malaikat maut? Maka malaikat maut menjawab, Tuhanku, Engkau lebih mengetahui. Yang tinggal bernyawa hanyalah hamba-Mu ini yang lemah. Malaikat maut yang tertunduk dan yang hina di hadapan-Mu, ya Allah. Dah tak ada dah siapa. Yang ada hanyalah malaikat maut, aku, ya Allah, yang masih hidup. Malaikat maut pun akan merasai mati. Tak ada siapa yang selamat daripada kematian. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan. Jika saya tak perasan komen-komen, ahlan, Cik Su, kemudian Roziani Hashim, begitu juga Kamiza Muhammad Amil dan lain-lain, ahlan kepada semua. Maka yang tinggal hanyalah malaikat maut. Malaikat maut sebelum ni dia yang mencabut nyawa makhluk yang lain. Sekarang ini tibalah giliran untuk dia mencabut nyawanya sendiri.
Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa Al-Qadir, yang Maha berkuasa, Allah berfirman, demi kekuasaan dan kekuatanku, aku timpakan rasa kematian sebagaimana ditimpakan kepada hamba-hambaku yang lain. Wahai malaikat maut, pergilah antara syurga dan neraka dan matilah di sana. Bayangkan dia kena cabut nyawa dia sendiri. Dia sendiri kena merasai kesakitan yang sebelum ini dirasai oleh makhluk yang lain. Sakit mati ni. Sakit mati. Tapi kalaulah Allah takdirkan kita dah nampak nikmat syurga, kita dah nampak Allah redha dengan kita, maka tak akan ada rasa apa-apa kesakitan tersebut. Sebab sebelum meninggal dunia, manusia itu dah tahu tempat kembalinya di mana. Tetapi kalaulah seseorang itu tempat kembalinya adalah tempat yang tak baik, dia diperlihatkan yang Allah murka dengan dia kerana amalan dia, sikapnya waktu hidup, maka kesakitan itu adalah lebih dahsyat sebenarnya daripada sakitnya ketika mana? Ketika mana saat kematian. Setiap daripada kita akan mati. Sakit ataupun tidak, kita kena merasai kematian tersebut, kerana itulah pintu kepada kehidupan yang lebih kekal abadi, kehidupan selama-lamanya, kehidupan yang sebenar berbanding daripada dunia yang sementara. Maka Allah perintahkan, wahai malaikat maut, pergi, cabut nyawamu sendiri di antara syurga dan neraka. Muka surat 214. Kita sedang baca, yang baru join, kita sedang baca buku Mahsyar. Yang sebelum ni kita dah pernah baca 68 siri tahun lepas. Cuma kita terhenti disebabkan jadual saya di madrasah, tugasan-tugasan yang lain. Tapi hari ni Alhamdulillah kita dapat sambung semula. Muka surat 214. Maka malaikat maut Israel pun melakukannya. Dia kena taat. Tak ada siapa berani melawan perintah Allah. Tak ada siapa. Dekat dunia ni sahaja, bila hati kita banyak hijab, maka kita berani melanggar perintah Allah. Bila banyak hijab, kita rasa diri kita dahsyat, hebat, berkuasa, maka itu yang menjadikan kita berani langgar perintah Allah. Tapi makhluk yang lain, tidak ada yang berani melanggar perintah Allah. Kecualilah iblis yang memang jauh dilaknat, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut akan pergi antara syurga dan neraka. Maka berkata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, kalaulah semua makhluk Allah waktu itu belum dimatikan, nescaya mereka akan mati disebabkan kerasnya, dahsyatnya jeritan malaikat maut saat beliau merasakan kematiannya sendiri. Itu nak gambarkan sakitnya kematian yang perlu dirasai oleh setiap makhluk, bahkan malaikat maut sendiri. Kalaulah sakit ataupun tidak itu adalah pilihan malaikat maut, nescaya dia tidak akan jadikan kematian pada sakitnya kematian pada dirinya. Macam mana nak terangkan? Tuan-tuan, akak-akak, bayangkan kalaulah terguris luka pada jari. Sakit tak? Sakit. Kenapa sakit? Sebab roh merasai sakit apabila ada anggota badan yang luka. Tubuh badan kita ni tanpa roh tak ada apa-apa. Sebab itu mayat bila dah mati, dah meninggal dunia, dah tak ada roh, dia dah tak rasa apa-apa. Yang sakitnya bukan tubuh badan zahir. Yang sakitnya adalah roh. Bayangkan kalaulah sedikit luka, roh pun berasa sakit. Sedikit luka. Apatah lagi kalau banyak luka, roh akan sakit. Maka boleh bayangkan ketika mana roh nak dipisahkan daripada tubuh badan yang dia dah tinggal beberapa ketika. Dia dah tinggal beberapa ketika. Nak dipisahkan, dicabut, dicari. Maka bayangkan sakitnya bagaimana. Sangat-sangat sakit. Maka sebab itu apa kata Imam Ibn Jauzi, kalaulah masih ada makhluk yang hidup, makhluk itu pasti akan mati mendengar dahsyatnya jeritan malaikat maut mencabut nyawanya sendiri.
Maka setelah malaikat maut dah mati, dah tak ada dah yang hidup. Semua malaikat yang besar-besar pun dah tak ada. Hatta malaikat maut sendiri yang merupakan manusia terakhir yang mati. Maka dibawakan tajuk ini nak menerangkan kepada kita makhluk yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa sendiri. Itulah malaikat Israel. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, "Wahai dunia, di manakah sungai-sungaimu? Di manakah pohon-pohonmu? Di manakah bangunanmu? Di manakah raja-raja? Di manakah anak-anak raja? Di manakah orang yang berkuasa? Di manakah anak-anak para penguasa? Di manakah mereka yang memakan rezekiku, menerima nikmatku, namun menyembah selain daripadaku? Milik siapakah kerajaan pada hari ini?" Dah tak ada siapa yang pada waktu itu jawab sebab semua dah mati. Semua manusia yang sombong, yang ada kuasa, ada harta, ada ilmu, ada apa pun. Bahkan kita yang sombong. Maka bila tiba semua makhluk dah dimatikan, Allah tanya, mana orang yang mana makan rezeki Allah, tak sembah Allah, dapat nikmat daripada Allah, tak sembah Allah, kufur kepada Allah, bahkan tak bersyukur lagi kadang-kala. Maka kata Imam Ibn Jauzi, tidak akan ada satu pun jawapan muncul. Macam mana nak jawab? Semua dah mati. Semua dah mati. Bahkan malaikat pun tak ada. Maka Allah sendiri akan menjawab. Ini sebenarnya adalah ayat Al-Quran. Allah menjawab, Lillahil wahidil qahar. Segala-galanya hanyalah milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Al-Qahar. Al-Wahidil Qahar. Maka berkata penulis buku setelah menukilkan kata-kata Imam Ibn Jauzi, demikianlah berakhirnya dunia ini, saat di mana seluruh makhluk Allah lenyap dan yang tinggal hanyalah Allah semata-mata. Hanya tinggal Allah. Dan sekali yang akan mati adalah malaikat maut. Dah tak ada dah siapa yang hidup. Sehingga bila Allah tanya soalan, tak ada siapa yang boleh memberi jawapan. Sebab semua dah mati. Semua dah mati. Tak ada yang bernyawa. Yang tinggal hanyalah Allah semata-mata. Pemilik segala kerajaan. Maha suci Allah. Maha tinggi Allah. Allah yang boleh menggulungkan langit dan bumi sebagaimana menggulung lembaran buku. Dan Allah boleh membentangkannya semula. Maka Allah boleh hancurkan, boleh buat balik, boleh matikan, boleh hidupkan balik. Maka inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada penghujung muka surat 215, bila semua dah mati, bila semua dah tak ada, maka Allah akan menghidupkan semula. Allah akan menghidupkan semula dan Allah akan tunjukkan kehebatannya yang sebenar di padang mahsyar, dan di ketika itu manusia akan nampak kehebatan Allah yang sebenar sehingga manusia berharap untuk kembali semula ke dunia beramal, namun tidak akan ada peluang tersebut. Maka kata penulis, perenggan terakhir muka surat 215, kemudian Allah mengizinkan kembalinya roh kepada Israfil, peniup sangkakala. Lalu Israfil, malaikat sangkakala, akan meniupkan kembali sangkakala buat kali kedua agar hidup kembali secara abadi semua makhluk, sama ada tempat mereka atau adalah syurga ataupun neraka. Inilah kehidupan yang sebenar, kehidupan yang tidak lagi ada kematian. Lalu kita dah selesai dah jilid 1 Mahsyar. InsyaAllah kita, jika diizinkan Allah, esok kita akan sambung jilid yang kedua insyaAllah. Terima kasih semua. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan sebagai rujukan, yang di TikTok telah disertakan link, yang di Facebook juga disertakan link. InsyaAllah doakan kita dapat istiqamah habiskan jilid yang kedua insyaAllah. Jilid yang pertama kita dah selesai. Terima kasih semua kepada lebih kurang 90 orang yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semua. Jumpa lagi.